Nampak iklan ni, aku sajalah nak tanya balik dekat Patam. Patam, kau minat yang mana? Hah? Kau minat? Hari tu, kita orang datang lagi ke Lalaport pasal diorang ada buat event Bon Odori di sini. Kali ni, 6 orang ahli AKB48 pula yang datang. Antaranya, Ayane Takahashi, Seina Fukuoka, Haruno Hashimoto, Saho Iwatate dan idola kegemaran Pak Tam, Sarika Nagano. Kalau dah nampak ada orang cosplay tu, maknanya dah dekat lah tu. Nampak iklan ni, aku sajalah nak tanya balik dekat Pak Tam. Pak Tam, kau minat yang mana? Hah? Kau minat Haruna? Bukan kau minat Sarika ke? Kau curang Pak Tam. Kau nak tahu Pak Tam jawab apa? Apa guna setia jika hati asyik terluka? Siapa yang sakitkan hati Pak Tam ni? Siapa? Siapa yang tahu? Siapa tahu? Lepas tu, kita orang sampai ke tempat event yang dibuat di bahagian rooftop. Reka bentuk event diorang lebih kurang macam Sakura Festival hari tu, tetapi diwarnai dengan warna merah dengan tambahan hiasan supaya nampak lebih meriah. Keadaan di sini memang lebih meriah daripada event sebelum ini. Di mana-mana, kita dapat lihat ramai orang memakai yukata, kimono, malah yang pakai seilefuku pun ada. Alah, pakaian sekolah Jepun yang terkenal tu. Bila dah lengkap berpakaian tradisional Jepun, pakai cantik-cantik, apa lagi? Bergambar lah kan. Mereka yang datang sini biasanya datang dengan kawan-kawan, kenalan atau pasangan masing-masing. Kiranya dekat sini memang meriah lah. Makanan di sini juga semakin banyak pilihan dan sangat menarik. Setup kedai-kedai di kawasan ini seolah-olah seperti gerai-gerai yang kita lihat di festival musim panas di Jepun. Untuk yang mungkin belum tahu, gerai-gerai tersebut dikenali sebagai yatai, di mana mereka menjual pelbagai makanan dan minuman seperti sushi, kek dan manisan. Alah, macam gerai-gerai makan dekat pasar malam dengan food fest tu lebih kurang je, tapi dengan identiti Jepun. Bila tengok gerai ais kepal dekat sini, terasa seperti sedang menonton episod anime pula kan, yang memaparkan festival dengan gerai makanan yang serupa. Hiasan Bon Odori di sini memang sangat cantik, betul-betul Instagramable lah. Lihat saja warna dan corak yang menghiasi kawasan ini. Korang tengoklah Pak Tam tu, diri dekat tengah-tengah tu. Nak aku snap gambar dia lah tu. Dekat sini juga ada Emma, papan gantung tradisional Jepun untuk menulis hasrat seseorang agar ditunaikan. Jom kita baca apakah harapan dan impian orang yang menulis dekat Emma ini. This year will always win the Digimon card game and win the lottery and lucky draw. Minta menang loteri je. Saya nak skin Cho Hero. Bayarlah. What do you call lalaport in Malay? Pelalabuhan. Yang ni memang lucu sekali. Siapa yang tulis ni? This is my... Bahagian permainan di event ini semakin meriah dengan pilihan yang semakin banyak. Ada pinball, permainan klasik yang menguji kecekapan mengawal bola besi dalam mesin. Kendama, permainan tradisional Jepun mencabar ketangkasan tangan kita untuk menangkap bola menggunakan kayu. Dan yoyo suri, permainan yang memerlukan kita menangkap yoyo kecil dengan batang dan tali. Sangat menguji kesabaran. Semangat betul lah bayang main game speed catching ni. Baru balik dari office ke? Acara di pentas utama dimulakan dengan persembahan drum Wadaiko, iaitu seni tradisional Jepun yang melibatkan permainan drum besar atau taiko. Persembahan ini memukau penonton dengan bunyi yang kuat dan berirama serta gerakan koreografi yang penuh tenaga. Memang meriah, tapi panas betul cuaca hari ini. Berpeluh-peluh Pak Tam aku tengok. Basah baju dia. Walaupun begitu, tetap setia. Acara diteruskan dengan persembahan tarian. Kali ini, adik-adik di atas pentas menarikan J-Dance, iaitu gaya tarian yang diiringi oleh muzik J-Pop. J-Dance sangat bertenaga dengan koreografi yang pantas dan gerakan yang penuh gaya. J-Dance merupakan sejenis gerak tarian moden dan kontemporari yang lebih santai dan bereksperimen dengan pelbagai gaya pergerakan. Kemudian, kita dipersembahkan dengan persembahan bertenaga daripada kumpulan Hoshino Oka, kumpulan J-Rock yang berasal dari Malaysia. Walaupun mereka membawa genre J-Rock, lagu-lagu yang dibawakan lebih kepada bahasa Inggeris.
menjadikannya lebih mudah diterima oleh pelbagai audiens. Hoshino Oka memang dipenuhi dengan aliran muzik Jepun. Komposer, penulis lirik dan penerbit semuanya adalah orang Jepun. Elemen-elemen ini menjadikan muzik mereka unik, gabungan antara J-rock asli dengan sentuhan tempatan. Memang padu. Selepas itu, pandangan kita beralih ke pentas lain yang menampilkan persembahan Bon Odori. Secara ringkasnya, Bon Odori adalah tarian tradisional Jepun yang diadakan semasa Festival Bon. Festival ini disambut untuk menghormati roh nenek moyang yang dikatakan turun ke dunia semasa perayaan ini berlangsung. Tarian Bon Odori biasanya dilakukan dengan gerakan berulang yang mudah, membolehkan semua orang terlibat dan berpakaian tradisional seperti yukata untuk menambah suasana. Kalau nak tahu, awek-awek yang menari di pentas Bon Odori itu adalah ahli-ahli AKB48. Terjojol mata Pak Tam tengok diorang. Cantik sungguh. Siapa yang Pak Tam pandang tu? Haruna ke Serika? Waktu ni memang ramai orang berkerumun dekat pentas Bon Odori. Masing-masing nak tengok idola kesayangan. Kita orang pula duduk je dekat sini. Malas nak bangun. Habis acara, kita orang pusing-pusing sekejap sambil menunggu acara seterusnya. Dalam perjalanan, kita orang sampai ke kawasan di mana kita boleh menyewa pakaian yukata untuk dipakai sepanjang event. Patutlah nampak ramai yang pakai. Kita orang memang ada terasa nak cuba, tapi tak jadi, takut baju tak muat. Cuaca semakin gelap dan lampu-lampu tanglung kertas mula dipasang, menambahkan keindahan suasana malam yang semakin meriah. Pemandangan ini memang cantik dan menenangkan. Orang semakin ramai berkumpul dan persembahan Wadaiko dipersembahkan sekali lagi. Bagi kita orang yang dah menonton persembahan petang tadi, kita orang hanya enjoy je sambil menikmati suasana malam. Kita orang beri peluang kepada orang yang menonton untuk kali pertama supaya diorang juga dapat merasai kehebatan persembahan Wadaiko yang penuh tenaga dan berirama. Kini, tibalah kita ke acara utama yang dinanti-nantikan, persembahan AKB48. Pada waktu ni, keadaan dah pack gila. Ramai betul yang datang. Glow stick pun menyala semakin banyak, menambahkan lagi semangat dan kemeriahan suasana. Persembahan AKB48 malam ni, dia lebih kurang sama je dengan yang mereka buat semasa Festival Sakura tempoh hari. Tapi bezanya kali ini, kedatangan mereka memang ditunggu-tunggu peminat. Sejak persembahan mereka di Festival Sakura dan penubuhan sister group mereka di Malaysia, KLP48, kumpulan AKB48 mula mendapat perhatian lebih dari peminat tempatan. Tahniah bang, aku memang nak tengok belakang kau je bang. Tapi lah. Tambahan pula, KLP48 baru saja membuat penampilan pertama mereka di pentas semalam. Jadi, ada juga peminat yang berharap mereka akan muncul lagi pada malam ini. Banyak kumpulan peminat AKB48 dan KLP48 tempatan yang kini aktif, dan malam ini kita dapat lihat sokongan padu mereka kepada idol-idol kegemaran mereka. Pak Tam pula memang tak berkelip tengok AKB48. Lepas persembahan nyanyian, AKB48 sempat mengajak para peminat untuk bermain Jangkenpon atau batu gunting kertas. Siapa yang menang dapat poster dengan tanda tangan mereka. Ramai yang join, termasuklah Pak Tam. Tapi sayangnya dia kalah. Memang frust lah Pak Tam. Selepas itu, mereka sambung balik membuat persembahan. Tapi aku ada perasan, ada seorang dekat tepi stage tu yang step tariannya sama betul dengan AKB48. Siapa tu? Ada kena-mengena dengan AKB48 ke? Ada siapa-siapa kenal dia tak? Nak tahu je, yang dia ni dari geng AKB48 atau dia ni memang die hard fans. Dekat pentas Bon Odori pula, ada seorang
yang nampaknya betul-betul enjoy berjoget. Itulah dia persembahan pada malam ni. Tetapi minggu depannya kita orang datang lagi ke event yang sama. Cuma kali ni tak ada persembahan AKB48. Tapi jangan risau, masih ada persembahan menarik yang kita orang memang excited nak tengok. Keadaan di tapak event pun berbeza sikit minggu ni. Lebih santai dan relax, tak seramai masa AKB48 perform minggu lepas. Orang ramai masih ada, tapi suasana nampak lebih tenang. Jadi, kita orang pun ambil peluang untuk menikmati acara dengan lebih chill. Seronok juga sebab tak perlu berasak sangat. Cuaca pun hello, so kita chill-chill je. Persembahan pertama yang kita orang tengok hari ini adalah dari seorang gadis samurai menampilkan aksi pedang katana yang sungguh memukau. Dia menghayun pedang dengan gaya yang penuh keyakinan dan kelihatan sangat terlatih. Setiap langkah dan serangan dipersembahkan dengan kemahiran yang tinggi. Dekat tepi pentas, nampak pula Kamado Tanjiro tengah buat grab. Mungkin dia sedar yang dia susah sikit nak cari makan lepas tengok teknik pedang gadis samurai ni. Persembahan dia memang mengasyikkan, membuatkan semua penonton terpaku. Kemudian, persembahan diteruskan dengan aksi ninja yang diolah dalam bentuk persembahan teater. Ceritanya di mana geng ninja baik kena melindungi scroll ninja mereka daripada dicuri oleh geng ninja jahat. Menariknya, ninja-ninja ini diimport khas dari Jepun. Walaupun ada elemen aksi, cerita mereka sebenarnya penuh dengan unsur kelakar. Terus teringat dekat cerita Ninja Boys yang selalu kita tengok dekat TV dulu. Lawak-lawak dia orang pun memang lawak stok Jepun. Ada vibe slapstick, tapi kena betul dengan timing. Serius, kalau korang datang sini, memang tak boleh berhenti gelak. Memang seronok tengok show dia orang. Lepas persembahan selesai, kita orang jalan-jalan lah sekitar event. Tapi yang menariknya, kali ni ramai betul awek-awek yang datang. Lebih ramai daripada minggu lepas. Jadi, kita orang pun ambil lah peluang, tegur-tegur sikit, snap gambar, buat kenangan. Kiranya memang tak rugilah datang. Event ni memang boleh kira upgrade dari event yang sebelum. So, kita orang memang seronok dan puas hati. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan like video ni. Baru semangat sikit. So, kita jumpa lagi.